pernah jumpa satu buku. Satu buku, cumanya saya simpan buku tu dalam handset saya, dalam bentuk PDF Salah Sunnah Muhammad. Tapi entah macam mana handset saya tu hilang. Dalam tu termaktub banyaknya para sahabat Nabi yang datang ke Nusantara. Kita dengar sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mereka pergi ke China. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi sebenarnya para sahabat ni lepas mereka menerima Islam, mereka terus keluar daripada semenanjung tanah Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi mereka keluar daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat Nabi yang 924,000 orang tu ramai. Yang duduk di Madinah, yang tinggal di Madinah hanyalah 1/3. 2/3 ataupun kebanyakan ataupun sebagian besar para sahabat Nabi keluar daripada kota Madinah untuk menyampaikan Islam ke seluruh alam dan dunia. Dan Nusantara yang dihuni oleh orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merujuk kepada Indonesia, Tanah Melayu, Brunei, Singapura, petani, dan atas lagi sampailah kepada Kesultanan Sulu di bawah sana, sampailah ke Kalimantan, Borneo, Sabah, Sarawak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaknya para sahabat Nabi yang datang juga ke sini. Cuma saya sayang PDF tu hilang. Saya pun tak tahu nak urut balik macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara yang termaktub dalam tu ialah kedatangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu ke tanah Melayu. Tu hebat tu, para sahabat besar mai tu. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian disambung dakwah itu oleh para tabi'in. Para tabi'in datang juga ke tanah Melayu. Bukti yang paling jelas ialah datangnya satu ulama namanya Syekh Ali Alirah di Tanjung Inggeris, di Langgak Al-Ustaz Salah Sayyidina Muhammad, dan masih ada kuburnya sampai hari ini. Dia tabi'in. Tabi'in ni istilah orang yang tak jumpa Rasulullah tapi mereka sempat dengan sahabat Nabi. Maka subhanallah, yang ajibnya Islam datang ke tanah Melayu tanpa melalui peperangan. Islam main ke tanah Melayu melalui dakwah para ulama. Ini istimewa orang Melayu. Islam masuk ke negara kita, ke negeri kita tak melalui jalan perang. Berbeza Islam masuk ke Asia Wusta. Asia Wusta ni dia panggil Asia Tengah. Ke sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ke Rusia, ke Azerbaijan, tan tu. Jadi Islam masuk sana melalui peperangan. Maka tuan-tuan, subhanallah, bangsa kita bangsa yang telah lembut hati untuk menerima Islam. Dan kepandaian para pendakwah ni pun sangat hebat. Sebab mereka datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka study. Mereka buat research, buat satu kajian bangsa kita. Bangsa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangsa yang mudah masuk Islam kalau rajanya masuk Islam. Maka timbullah mereka merujuk kepada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, an-nasu ala dini mulukihim, manusia mengikut agama raja. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka raja-raja didekati oleh pendakwah. Jadi pendakwah ni mereka modal mereka
masalah Sayyidina Muhammad mendekati raja dengan perangai dan akhlak yang ditunjuk oleh agama. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka raja dia tengok bila main pendakwah ni matching di antara akhlak pendakwah dengan budi akai orang Melayu. Orang Melayu ni lembut. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni beradab. Orang Melayu ni beradab. Bila Islam main dia matching masuk elok ya, tu yang mudah raja terima. Tempat-tempat lain dia kerah. Dia tak mudah nak terima Islam tu. Akhirnya kena perang. Bila perang baru tunduk. Orang Melayu ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dengan berkat raja-raja Melayu dulu dan raja-raja kita pula, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Bila mana pendakwah ni main, dia tengok pembawakan pendakwah ni lembut. Orang Melayu tak boleh terima pembawakan kasar. Orang Melayu akan menolak pembawakan kasar. Orang Melayu akan mudah terima kalau pembawakan lembut. Pasal apa? Sebab orang Melayu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini merujuk kepada kenyataan yang termaktub dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga merujuk pada kitab Al-Kamil Fit Tarikh yang disusun oleh Al-Imam Ibn Athir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Allah Ibrahim AS, sahabat Sayyidina Muhammad, berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Qanturah. Qanturah ni ialah satu orang perempuan daripada, dia panggil campa kuno, campa lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada perkahwinan tu dapat 6 orang anak. Dari situlah bermula sejarah orang Melayu keturunan kita beragama. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Melayu ni macam-macam kenyataan. Ada kata Hindu, ada macam-macam. Sebenarnya orang Melayu ni sebahagiannya sudah pun beragama, cumanya tak Islam ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Islam, cuma masalah Sayyidina Muhammad tak disebut Islam, sehinggalah Islam tu Nabi kita yang datang bawa wahyu daripada Jibril alaihissalam, ataupun dalam bentuk yang lebih tepat dia panggil agama Hanif. Ni agama orang Melayu, agama Hanif, Hanifan Musliman, Hanifan Musliman. Inilah agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sahabat Sayyidina Muhammad. Baik, dalil dan syahidnya ialah perkataan sembahyang. Sembahyang. Ada orang kata tak usah lu pakai sembah lah, pakai solat. Solat tu bahasa baru. Yang kita panggil nama dia panggil sembahyang. Allahumma salli ala wasallam. Jadi asalnya ialah nama Sang Yang Taya. Sang Yang Taya ni maknanya orang kita ada panggil sang ni sang kancil kan. Sang ni si lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Yang ni masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan yang esa. Tu makna lama, bahasa lama kita. Tuhan yang esa. Tu tauhid. Taya ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad merujuk kepada Tuhan yang tak boleh nak digambar. Ni bahasa Melayu dulu. Jadi sembahyang iaitu Tuhan yang esa. Tu bahasa kita. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah, ataupun dulu orang panggil orang Melayu ni disebut agama animisme. Sebenarnya salah. Animisme ni dia merujuk kepada semangat sahabat Sayyidina Muhammad. Sebenarnya salah. Dia Hanifan. Betul lah. Agama kita ni kalau segi tengok semangat dia panggil ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Sebenarnya ialah kefahaman terhadap Islam ni dah ada. Bila main pendakwah sama. Faham tak? Benar duk pegang macam tu dah. Bila main Islam sama-sama masuk ya. Alhamdulillah.
Jadi itulah yang dikatakan anugerah Allah kepada agama kita. Pendakwah ni pula yang main bukan sembarangan pendakwah. Pendakwah yang main ke negara kita ialah ahlu baiti Rasulillah, iaitu anak cucu Rasulullah yang main negara kita ni, Saudara Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, masuk pendakwah daripada pelbagai. Pendakwah ni ada main daripada Yaman, ada main daripada India, ada main daripada China. Semua tu pendakwah yang main tu semua Islam belaka dah. Saudara Sayyidina Muhammad. Yang main daripada Yaman, daripada Hadramaut lebih khusus, Saudara Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang main daripada China, mereka dah Islam dah. Hak main pendakwah main ke Nusantara ni Ahlul Bait Rasulullah juga. Contoh yang main ke negara kita ialah Puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo ni tak direpotkan dalam sejarah seorang Islam. Dia blur, dia bagi macam tu ya. Puteri Hang Lipo main ke Melaka, Saudara Sayyidina Melaka ni kita sini, tuan-tuan di sini lah. Saudara Sayyidina Muhammad. Melaka tu panjang dia punya pelabuhan tu. Daripada Bana Hilir Melaka sampai ke Ulu Melaka ni. Itulah panjangnya pelabuhan Melaka yang hebat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi sejarah diputar balik. Puteri Hang Lipo itulah nama dia ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syarifah Sofia Al-Jufri. Dia ialah ahlu baiti Rasulullah, nama dia. Dialah yang berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah I, Raja Kedah yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, daripada situlah bertitihnya keluarga Nabi dalam salasilah raja-raja Kedah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga raja-raja negeri lain yang ada Syah belakang. Syah ni bukan boleh ikut suka. Raja Syah ni merujuk kepada keturunan raja di India. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pendakwah-pendakwah ni bila demai, subhanallah, semua mereka dah keturunan Nabi dah, pendakwah-pendakwah ni. Ada yang main dia keturunan Sayyidina Hasan, ada yang main keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hak tu main daripada Cina dah Islam, main daripada India dah Islam, main daripada Hadramaut dah Islam. Saya dah berjalan alhamdulillah hampir di semua tempat di seluruh Nusantara. Saya pergi ke Kalimantan, kerajaan Islam di situ namanya Kerajaan Kutai. Saudara Sayyidina Muhammad. Kerajaan Kutai ni ada satu orang raja hebat. Saya lupa nama raja tu. Raja ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, raja-raja, dia tempat pemakaman raja-raja ni dia khususkan. Kalau kita di Kedah ni, makam di Raja Langgak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raja-raja ni bila mana dia mangkat, dia akan dimakamkan sebelah dia permaisuri dia, isteri dia. Tapi Raja Kutai ni punya hebat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika dia wafat, yang duduk di sebelahnya ialah gurunya. Ni raja yang memuliakan ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Raja Kedah dulu, iaitu Sultan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kepada Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Apa nama sekolah sains hak di Sungai Petani? Sultan Mak Jiwa. Sultan Mak Jiwa ni Raja Kedah yang ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Syekh Abdul Jalil di apa ni tu di Jitra tu, dekat dengan apa Masjid Putih tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, ni pengaruh Islam yang telah duduk di negara kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.